Didik TV KPM. Bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot menengah rendah. Untuk hari ini kita sedang belajar mengenai sejarah. Baik cikgu, kalau kita menjelajah di serata dunia, contohnya di Indonesia dan juga di Thailand misalnya, kita boleh lihat ada peninggalan seni bina oleh kerajaan alam Melayu, betul cikgu? Betul. Jadi untuk segmen kali ini kita akan membicarakan tentang itu. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Baik, betul macam yang Ifan cakap tu. Kalau kita tengok, bila kita tengok je binaan yang ada ni, kita kenal, oh ni macam bangunan Siam. Betul. Oh ni macam bangunan Indonesia. Oh ni macam bangunan Vietnam. Kita akan nampak identiti di sebalik seni bina itu tadi. Oleh kerana itulah, di dalam ekonomi itu, kita akan melihat seni bina sebagai salah satu faktor kerana ianya merupakan kesan daripada aktiviti ekonomi yang berlaku. Ialah, kalau macam kita pergi ke tempat lain, sudah pasti ada seni bina yang kita bawa menunjukkan kita. Bila kapal nak berlabuh, sudah pasti bendara akan pergi tengok, oh ada banyak kapal daripada Siam. Oh ada banyak kapal daripada Champa contohnya. Daripada mereka kenal, daripada bentuk kapal, layar dan sauh yang mereka gunakan. Dan jangan tertukar, seni bina bukan hanya pada binaan bangunan, tetapi termasuklah perlabuhan, kapalnya dan sudah pasti binaan-binaan yang terkenal seperti candi. Mungkin murid-murid di rumah selalu dengar candi dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada seni bina. Kita tengok seni bina. Okay, pada akhirnya kita berharap murid di rumah dan yang di atas talian boleh menerangkan tentang seni bina masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, seni bina merupakan suatu seni. Mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya seni bina, candi, perkapalan dan sistem pengairan. Macam yang saya cakap tadi, bukan semestinya kepada bangunan. Dianya boleh jadi kapal, boleh jadi tali air. Ianya juga merupakan salah satu daripada seni bina. Baik. Rasanya ada banyak homework yang cikgu tinggalkan pada murid-murid kita di atas salian. Dan antaranya hari ini kita nak sebut tentang pengairan. Siapa yang cikgu tugaskan untuk cari maklumat tentang seni bina sistem pengairan? Saya. Okey, teruskan. Boleh buat perkongsian Terima Kamilia? kasih Kamilia, silakan. Seni bina ni merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contohnya seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Pada akhir Untuk sistem pengairan, Sistem pengairan, sistem pengairan Kamilia. ni seperti kerajaan Funan. Seperti yang pertama perkapalan, kedua sistem pengairan, ketiga candi. Sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air, juga berfungsi untuk mengalirkan air masih keluar dari tanah pertanian. Okey, itu sistem pengairan. Baik, candi pula, macam mana candi? Okey, candi merupakan seni bina masyarakat kerajaan Champa, dapat diilham melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang masyhur termasuklah kompleks candi di Lembah Mison, Dung Dong dan Po Naga. Dijumpa candi dekat Champa je. dekat Champa. Baik, kita tengok. Sebenarnya ada juga di tempat lain. Kalau kita tengok seni bina di kerajaan Funan, mereka ada perkapalan, mereka juga ada sistem pengairan dan mereka juga ada candi. Ini tiga memang menjadi faktor kepada semua kerajaan yang ada. Semua kerajaan ini mempunyai seni bina perkapalan, pengairan dan juga candi. Ini Funan. Kita tengok kerajaan yang lain. Kerajaan Angkor juga mempunyai sistem pengairan dan candi. Kenapa mereka tak ada perkapalan? Kerana tempat kerajaan ini terbentuk jauh ke tengah daratan. Kita tengok kerajaan yang lain. Kerajaan Angkor. Tu ada juga perkapalan dia. Sebab tempat dia tadi ada juga air. Mungkin kapalnya bukan dekat laut tapi juga di sungai. Baik. Seni bina seterusnya. Kerajaan Champa. Kalau kita tengok di kerajaan Champa, seni bina masyarakat dapat melalui binaan candi. Nampak candi dia berlainan. Walaupun setiap kerajaan tadi ada candi, tapi candinya berbeza-beza di antara satu kerajaan dengan satu kerajaan yang lain. Ini yang disebut oleh Kristina tadi. Dong Duong katanya. Dong Duong. Ada gambar dia dekat situ. Tu. Dong Duong yang dekat sana tu. Okey cikgu, tadi berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Kristina dan juga Kamilia, kita nak bagi ganjaran juga ke? Kita nak bagi ganjaran, boleh bagi ganjaran, tapi Macam mana cikgu?
Berapa untuk Camellia dan untuk Christina? Mungkin masa yang diberikan tak cukup, jadi kita bagi dia satu-satu. Maklumatnya tergantung. Kita bagi satu Camellia dan satu Christina. Okey cikgu, jom kita teruskan. Kita teruskan. Sama-sama Baik. Ifah. Kita ada Kerajaan Srivijaya juga mempunyai candi, iaitu Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Kita juga di Srivijaya kita ada perkapalan. Di Majapahit juga ada candi, Candi Tikus di Jawa Timur, Candi Cetor di Jawa Tengah. Kerajaan Majapahit juga membawa binaan-binaan yang lain. Tadi kita ada perkapalan, kita ada sistem saliran dan kita ada candi. Tapi dekat Kerajaan Majapahit mereka buat pintu gerbang. Istimewa sikit. Apa fungsi pintu gerbang ni cikgu? Pintu gerbang ni mungkin ianya menunjukkan Okey. kemegahan sebab ini adalah pintu masuk tempat orang masuk. Wah, nampak pintu gerbang dia tersergam. Wah, hebatnya. Itu yang pertama kali orang nampak kan? Ya, sampai nak masuk, wah pintu gerbang dia. Wah. Lambang kemegahan kerajaan Lambang itu. kemegahan kerajaan tersebut. Baik. Dan di Kedah Tua tidak ketinggalan juga mempunyai binaan candi bagi agama Hindu, Buddha yang berada di Lembah Bujang dan tinggalan candi Buddha yang masyhur seperti di Bukit Coras, di Pendiat dan Bukit Meriam. Di Kedah Tua juga terdapat binaan arca Hindu dan tinggalan candi Hindu yang masyhur. Selain itu, yang terakhir tadi kita dah sebut sampai Kedah Tua, sudah pasti selepas itu adalah Gangga Nagara, penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa. Setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina kerajaan Gangga Negara dan penemuan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan Pengkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta dan India. Boleh sebut bunyi itu pun macam Gangga Nagara, macam belah-belah India kan. Jadi memang tinggalannya adalah bercirikan ke sana. Okey, maknanya ada unsur-unsur seni bina India di sana cikgu. Betul. Ya? Okey cikgu, kita pun dah mendalami dari segi seni bina yang kita dapat mengetahui dalam kerajaan alam Melayu ini. Jadi untuk itu ada lagi tak perkongsian cikgu? Mungkin sedikit lagi. Kalau kita tengok macam yang saya cakap daripada awal, kena faham di dalam masyarakat alam Melayu, kegiatan ekonomi merupakan budaya mereka. Betul. Okey. Hampir semua masyarakat alam Melayu menjalankan aktiviti yang sepatutnya untuk sara diri, tetapi akhirnya menjadi kegiatan ekonomi. Seperti mereka pergi menangkap ikan. Asalnya untuk menyara diri, makan sendiri. Tapi bila mereka pergi menangkap ikan, dapat hasil yang banyak, maka berlakunya pertukaran dan akhirnya menjadi perdagangan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Dan sudah pasti teori kehendak dan keperluan itu, supply dan demand, menyebabkan kehendak manusia perlu dipenuhi. Dah ada ikan, rasa nak kambing lah. Menyebabkan wujudnya penawaran yang lain. Baik. Jadi tak semua orang pergi tangkap ikan, ada orang yang bela kambing pula. Dah makan daging ikan, daging kambing, rasa nak daun-daun lah. Dia pergi tanam sayur pula. Bermula dengan mana? Dia pergi mengutip hasil hutan. Dulu sebelum ni kangkung pergi kutip kat paya. Sekarang kita tanamlah kangkung ni. Bila dah tanam, banyak pula. Tak habis nak makan ni. Kita jual lah. Okey. Macam tu. Itulah konsepnya cikgu kan? Itu adalah konsepnya untuk ekonomi alam Melayu. Itu sebab kita tak boleh pisahkan. Dia mesti bersama. Dan apabila ini berlaku, sudah pasti membawa kepada apa kesan seterusnya, iaitu seni binanya tadi, perkapalannya tadi dan apa-apa yang menunjukkan kemegahan kawasan tersebut kerana ia akan menjalinkan hubungan dengan orang dari luar yang akan datang ke satu-satu kerajaan di alam Melayu. Baik, cikgu, terima kasih atas penjelasannya. Dan sekarang ini mungkin kita boleh dapatkan sedikit ringkasan, rumusan ringkas dan harapan cikgu kepada murid di luar sana. Silakan. Mesti. Kena faham, pembelajaran sejarah. Selalu saya sebut setiap kali. Sejarah bukan untuk dihafal tetapi untuk difahami. Dalam episod kali ini, perlu faham bahawa kegiatan ekonomi itu membentuk budaya masyarakat dan itulah identiti kita yang tinggal di dalam kawasan persempadanan alam Melayu ni. Betul cikgu. Itulah dia rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini dan kita nak dapatkan sedikit pentaksiran murid. Kita ada Christina dan juga Kasih hari ini. Bagaimana prestasi mereka cikgu? Cemerlang atau bagaimana? Baik. Sebelum saya buat dia punya rumusan, suka untuk saya ulang konsep yang saya gunakan pada kali ini adalah flip classroom. Okey. Mungkin ada yang di luar sana pernah dengar flip classroom, tapi flip classroom tu macam mana? Kita tinggalkan tugasan dengan pelajar untuk dia cari dan kita akan follow up ataupun kita terima tugasan pelajar itu
pada pertemuan yang seterusnya, which is pertemuan kali inilah. Dan kita akan guide sebagai guru, akan menjadi facilitator untuk membetulkan kalau ada kesalahan fakta daripada maklumat yang dicari oleh pelajar. Jadi untuk itu, kalau kita tengok pelajar kita berjaya mendapatkan maklumat dengan baik dari sumber yang betul dan maklumatnya tepat. Jadi semahan pelajar kita sangat terbaik hari ini. Berikan tepukan untuk Kisina dan Kasih dulu. Tahniah beri ucapkan. Jadi, sebagai pengakhirannya, bagaimana rakan-rakan kita di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Kat mana? Boleh. Kalau nak cuba semula latihan yang kita gunakan untuk murid di atas talian tadi dan nak dapatkan slide yang cikgu gunakan ini, bolehlah murid-murid di rumah layari portal Delima di laman Sumberku untuk dapatkan semua maklumat yang cikgu gunakan dalam episod kali ini. Didik TV KPM